Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum perdana peringkat Kolej Matrikulasi Johor pada pagi nirmala yang hening lagi ceria ini. Hadirin yang dihormati, rasa tak manis jika saya tak perkenalkan diri. Nama saya Nur Syuhada binti Muhammad Najib selaku moderator kita pada hari ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tentang tajuk forum perdana kita pada hari ini, iaitu tentang lesbian, gay, bisexual dan transgender ataupun lebih dikenali sebagai LGBT. Kita sedia maklum bahawa dewasa ini masalah lesbian, gay, bisexual dan transgender semakin membimbangkan dalam kalangan masyarakat kini. LGBT kini tidak asing lagi dalam norma masyarakat kerana terdapat segelintir berfikir bahawa isu ini adalah isu yang remeh. Oleh itu, masalah ini perlu kita lihat dalam skop yang lebih besar jika kita ingin masalah ini diselesaikan. Jadi, apakah LGBT ini sebenarnya? Baiklah sidang hadirin, sebelum menelusuri dengan lebih mendalam tentang topik perbincangan, bolehlah kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya, ahli panel kita yang pertama yang tidak lekang dari senyumnya, Ustaz Muhammad Syafiq Hilmi Isa selaku pegawai agama Islam. Apa khabar Ustaz? Terima kasih saudara moderator. Alhamdulillah, terbaik saudara moderator. Cantik semua. Seterusnya, jika ada ahli panel yang pertama, sudah semestinya kita ada ahli panel yang kedua. Tampak pemalu tapi bijak berkata-kata, Profesor Nur Farisha Izzati yang dijemput khas daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Sihat Prof? Alhamdulillah, baik-baik sahaja. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Apa nama Syuhada? Cantik, nama seperti orang. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel kita, kembali kita dalam topik forum kita pada hari ini, iaitu tentang LGBT. Kita sebagai umat Muslim haruslah mencari kebenaran dalam permasalahan ini kerana dari sudut masyarakat yang mendukung LGBT, bahawa mencintai sesiapa sahaja adalah hak asasi manusia. Itulah sebab kita sebagai umat Muslim yang taat kepada perintah Allah perlulah menegakkan kebenaran ini. Hal ini boleh dikaitkan dengan contoh kejadian yang terjadi di masa lalu dalam surah Al-A'raf ayat 80 yang bermaksud, dan kami juga telah mengutuskan Nabi Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu yang belum pernah dilakukan oleh seseorang pun di dunia ini sebelum kalian. Ayat ini menjelaskan tentang perbuatan liwat yang dilakukan antara sesama lelaki pada kaum Nabi Lut. Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahawa kegiatan yang bersangkutan dengan gay dan sejenisnya merupakan perbuatan yang sangat hina, iaitu fahisyah. Mohon Ustaz Syafiq memberikan penjelasan tentang maksud LGBT dan berikan contoh LGBT pada masa kini. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Ya, seronok topik kita pada hari ini adalah LGBT. Yang seperti yang kita tahu, LGBT ini adalah singkatan kepada bisexual, lesbian, gay dan transgender. Yang mudah difahami adalah LGBT. Yang kita tahu, LGBT ini adalah sebuah penyimpangan orientasi seksual ataupun sosial yang di mana seseorang individu telah mengubah dirinya ataupun persepsinya menjadi seseorang individu yang bukanlah pertama kali ataupun mewujudkan diri dalam dunia ini, tetapi mereka telah mengubah identiti mereka menjadi jantina yang lain ataupun mereka berhubungan dengan jantina yang sesama dengan mereka. Oleh itu, pengamalan LGBT ni bukanlah sebuah pengamalan yang biasa ataupun ia adalah pengamalan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pengamalan LGBT ni telah mengubah diri mereka menjadi
ataupun mengubah akidah mereka telah menjadi sebuah individu yang tidak mempunyai sosial ataupun diri yang sebenarnya, tapi mereka telah diberi pengaruh oleh individu di luar mereka, di luar persekitaran mereka, kerana pengaruh-pengaruh yang diberi oleh individu-individu yang tidak sepatutnya ini telah menjadikan diri mereka menjadi seseorang individu yang telah merosak diri mereka dan imannya telah jatuh, dan dia menyebabkan diri mereka menjadi seseorang insan yang sangat-sangat dimukai oleh Allah SWT, dan ini telah menjadikan mereka menjadi individu yang tiada pegangan akidah yang cukup atau akidah yang cukup, dan mereka hanya mengikut nafsu mereka untuk mengubah diri mereka menjadi jantina yang lain, seperti transgender. Mereka mengubah dirinya daripada lelaki ke wanita ataupun wanita ke lelaki, dan untuk gay di mana hubungan di antara lelaki dan lelaki, dan lesbian di antara lelaki perempuan dan perempuan. Yang kita dapat lihat pada masa kini adalah di luar negara terdapat pasangan gay yang telah berkahwin, dan mereka telah menyebarkan gambar-gambar perkahwinan mereka, dan mereka telah bercumbuan dan berpelukan di hadapan. Ini telah melihatkan bahawa pengamalan LGBT ini telah menular di dalam masyarakat kita dan masyarakat di luar negara, kerana mereka berfikir bahawa LGBT ini adalah sebuah pengamalan ataupun perlakuan yang bagus untuk diri mereka, tapi bukan. Ia adalah sebuah pengamalan yang tidak baik dan sangat-sangat dimurkai oleh Tuhan. Oleh itu, bahkan kita dapat lihat pada zaman yang dulu juga telah berlaku perbuatan liwat di mana ia adalah homoseksual antara lelaki dan lelaki. Bahkan kaum Nabi Lut telah mengusir Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya berdasarkan surah Al-Nam ayat 56. Usirlah Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya kerana mereka berfikir bahawa mereka adalah orang yang suci. Terima kasih. Baiklah, terima kasih ahli panel kita yang pertama. Demikian tadi penjelasan tentang LGBT yang pada pandangan saya penjelasan yang terperinci dan menarik daripada saudara ahli panel pertama. Jadi sudah jelaslah bahawa LGBT ini sangat menyimpang dari fitrah manusia. Seterusnya saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua kita, saudari Profesor Farisha, tentang persoalan apakah faktor-faktor LGBT pada masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudari moderator. Sidang hadirin yang dihormati, saya ingin menegaskan di sini bahawa golongan masyarakat semakin berani menunjukkan perilaku LGBT di halayak ramai. Bahkan mereka seolah-olah tidak berasa malu walaupun mereka tahu perkara ini sangat bertentangan dengan syariat Islam. Jadi, apakah faktor-faktor yang mungkin menyebabkan LGBT ini berlaku? Yang pertama, kurangnya penghayatan agama. Golongan yang terlibat dengan gejala LGBT ini tidak dapat membezakan antara perkara yang baik maupun yang buruk atau perkara yang haram maupun yang halal. Hal ini menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan ajang karak-karakan dan faktor sekeliling yang mendedahkan golongan ini kepada gejala LGBT. Yang kedua, pengaruh media massa. Media massa seperti internet merupakan media yang memudahkan golongan LGBT ini untuk mendapatkan maklumat tentang gejala tidak sihat mereka. Kewujudan laman sosial seperti Facebook dan Twitter memudahkan lagi golongan ini untuk berkomunikasi dalam kelompok mereka sendiri. Penularan gejala LGBT ini juga diketahui oleh masyarakat umum melalui laman-laman web yang kebanyakannya diwujudkan oleh negara barat yang meluluskan undang-undang perkahwinan sejenis dan perlakuan sosial. Seterusnya, yang ketiga, faktor lingkungan dan pergaulan. Lingkungan serta kebiasaan seseorang dalam bergaul dengan golongan LGBT telah menjadi faktor penyebab yang paling dominan terhadap keputusan seseorang untuk menjadi sebahagian daripada golongan LGBT ini. Maksudnya, budaya-budaya yang berasal dari luar negara dianggap menjadi asbab seseorang untuk ikut menjadi sebahagian daripada golongan ini kerana mereka telah pun memperkenalkan budaya LGBT. Yang terakhir sekali adalah faktor genetik.
Mengapakah faktor genetik boleh menjadi sebahagian daripada punca LGBT ini adalah kerana daripada hasil penelitian telah menunjukkan bahawa salah satu faktor pendorong terjadinya homoseksual, lesbian ataupun perilaku seks yang dianggap menyimpang daripada syariat Islam berasal daripada dalam tubuh seseorang LGBT itu sendiri, di mana yang sifatnya itu boleh diturunkan dari anggota keluarga sebelumnya. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung pengetahuan yang sedia ada tentang isu LGBT ini. Ya, sidang hadirin yang dihormati dan dirahmati Allah, kita masih lagi bersama dalam majlis forum perdana yang sedang berlangsung kini yang ceria dan indah. Pada ketika dan saat ini, kita masih lagi mengupas tentang tajuk lesbian, gay, bisexual dan transgender. Selamat datang kepada saudara dan saudari yang baru mengambil tempat untuk mendengar forum perdana kita pada hari ini. Seterusnya, jika ada faktor penyumbang kepada masalah LGBT, sudah tentu ada jalan penyelesaiannya. Jadi, ingin saya ajukan soalan ini kepada ahli panel kita yang pertama, di mana bagaimanakah cara untuk mengatasi isu ini? Silakan saudara. Alhamdulillah, terima kasih saudara moderator. Baiklah, di mana ada faktor, di situ ada jalan penyelesaian. Di sini kita dapat lihat bahawa terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat mengatasi masalah LGBT dalam menular dalam kalangan masyarakat kita. Yang pertama sekali adalah kerajaan patutlah bekerjasama dengan organisasi agama Islam supaya mereka dapat merangka sebuah cara atau sebuah langkah-langkah yang strategik yang dapat membendung masalah LGBT daripada menular ataupun merebak dengan lebih berluasa. Sebagai contoh, mereka dapat menubuhkan sebuah badan kebajikan ataupun sebuah kempen-kempen yang dapat menyedarkan diri individu-individu yang melibatkan diri dalam masalah LGBT ini, kerana setiap individu LGBT ini dapat disediakan diri mereka dengan memberitahu bahawa setiap pengamalan ataupun setiap pelakuan LGBT ini telah menyebabkan Tuhan menjadi mungkar ataupun telah memungkai pengamalan mereka, dan mereka tidak sepatutnya melibatkan diri dalam pengamalan LGBT ini, kerana pengamalan LGBT ini adalah sebuah perilaku ataupun sebuah perkara yang tidak sepatutnya berada dalam diri mereka. Yang kedua adalah peranan ibu bapa. Ibu bapa adalah sebuah faktor penting ataupun sebuah perkara yang perlu mereka jadikan sebuah langkah-langkah yang lebih strategik, kerana ibu bapa dapat menguasai anak-anak yang merupakan sebuah pelapis-pelapis pemimpin pada suatu hari nanti, di mana anak-anak ini sekiranya mereka telah melibatkan diri dalam LGBT ini pada usia muda, dia telah menyebabkan negara kita akan menjadi musnah atau tidak akan maju, kerana pengamalan LGBT ini telah menjadikan seseorang diri mereka, mengembangkan persepsi diri mereka menjadi identiti yang lebih berbeza berbanding yang asal, kerana individu-individu yang melibatkan diri dalam pengamalan LGBT ini telah mengubah diri mereka menjadi seseorang yang baik menjadi seseorang yang tidak baik. Oleh itu, fikiran mereka tidak akan menjadi matang, kerana individu-individu yang melibatkan diri dalam LGBT ini telah menjadikan diri mereka seseorang yang tidak mempunyai fikiran yang tepat ataupun fikiran yang waras, kerana mereka sepatutnya tahu bahawa sekiranya diri mereka adalah seorang lelaki, bahawa jadilah lelaki. Sekiranya diri mereka adalah seorang perempuan, maka jadilah perempuan. Oleh itu, ibu bapa perlulah memainkan peranan penting dalam membendung anak-anak mereka dengan menguasai kandungan telefon bimbit ataupun pembaharan fizikal yang berlaku, ataupun berkenalan dengan anak-anak mereka, dengan rakan-rakan anak-anak mereka, kerana di situ setiap rakan-rakan mereka ada karakteristik ataupun persepsi mereka, kerana setiap pengaruh rakan-rakan membuat kepada baik ataupun buruk. Oleh itu, anak-anak perlu memilih mana mereka mahu memilih jalan yang baik ataupun memilih jalan yang buruk.
Oleh itu, ibu bapa perlulah memberi sebuah nasihat ataupun perlu memberikan jalan yang benar kepada anak mereka supaya tidak menggunakan diri dalam gejala LGBT. Terima kasih. Terima kasih saudara panel pertama tentang isi yang padat dan mantap. Saya tertarik sekali dengan cadangan yang dijelaskan oleh Ustaz Syafiq Hilmi tadi tentang bagaimana kita boleh mengatasi masalah LGBT ini. Nampaknya ahli panel yang kedua kita juga tidak senang duduk ya di situ. Profesor Farisha mahu menambah pengisian tadi. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada saudara moderator. Izinkan saya berkongsi sebuah hadis sebagaimana yang telah disebut oleh moderator kita di awal perbincangan ini tentang perbuatan kaum Nabi yang dihukai iaitu membuat. Menurut pendapat Imam Al-Syafi'i rahimahullah, pelaku riwayat haruslah dihukum bunuh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh para penulis sunan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang kamu temui mengamalkan amalan kaum Nabi, hendaklah kamu bunuh pelakunya dan yang diperlaku. Riwayat Al-Tirmizi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jadi berbalik semula kepada persoalan tadi, apakah cara yang boleh kita lakukan untuk menyelesaikan isu LGBT ini? Pada pendapat saya, kita boleh melakukan kempen. Bagaimana? Kempen ini boleh diadakan menerusi media massa elektronik seperti televisyen atau internet dan media massa bercetak seperti akhbar. Iklan dan rencana tentang isu LGBT dan cara membasmi gejala LGBT seharusnya dipaparkan untuk pengetahuan masyarakat umum. Sebagai contoh, kempen yang sesuai dianjurkan untuk membasmi gejala LGBT adalah kempen Jom Perangi LGBT atau Hidup Sihat Tanpa LGBT. Kempen ini boleh dianjurkan oleh kerajaan dan badan bukan kerajaan untuk membendung dan membanteras gejala ini. Jadi sama-sama kita berganding bahu membanteras isu LGBT. Bab kata patah, bersatu kita berdua bercerai kita roboh. Terima kasih saudari dan saudara panel kita pada hari ini. Demikian tadi perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang cara-cara mengatasi LGBT. Konklusinya, kita sebagai umat Islam perlulah menegakkan syariat Islam dengan membanteras LGBT. Jadi marilah kita sama-sama berdoa semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dan juga anak keturunan kita agar tidak terjerumus dalam gelumang dosa yang penuh kekejian ini dan memberikan hidayah kepada mereka yang sudah terlanjur untuk kembali kepada keredaan Allah dari lumpur dosa ini. Hadirin sekalian, sebelum kita mengakhiri forum perdana kita pada hari ini, saya mengalu-alukan sekiranya para hadirin mempunyai sebarang persoalan tentang tajuk forum kita pada hari ini. Baiklah, soalan yang pertama yang berbunyi, saya lahir memang fitrah saya gay, jadi Islam adalah agama fitrah. Jadi bolehkah saya menganggap gay sebagai fitrah pada diri saya? Terima kasih kepada para hadirin yang bertanyakan soalan ini. Soalan yang menarik dan cukup panas. Okey, fitrah ialah hal yang tidak terkait dengan individu khas. Fitrah ialah hal umum. Semua manusia akan mempunyai fitrah yang sama, iaitu makan bila lapar, minum bila haus, ketawa bila suka dan marah bila geram, kahwin dengan beranak jantina, beranak pinak dan sebagainya. Tidak mungkin fitrah bagi manusia itu berkahwin dengan sesama jantina. Jika dakwaan gay lesbian itu fitrah yang benar, maka sudah tentulah Tuhan menjadikan lelaki itu boleh beranak walaupun berkahwin dengan sesama sejenis iaitu lelaki, dan wanita juga boleh beranak walaupun berkahwin dengan sesama wanita. Namun hal ini tidak berlaku membuktikan bahawa ia bukannya fitrah. Jika ada mereka yang mendakwa sedemikian, samalah juga mereka yang mendakwa fitrah aku makan rukun atau fitrah aku memang boleh bertelur. Baiklah, terima kasih saudari. Soalan kedua yang berbunyi, Islam ajarkan saya sayang saudara macam sayang diri sendiri. Jadi tak salahlah nak jadi gay ataupun lesbian. Terima kasih kepada hadirin yang bertanyakan tentang soalan yang sangat-sangat panas dalam masyarakat kita. Kerana tiada hadis Nabi yang mengenai gay dan lesbian, tetapi hadis ini telah diserukan oleh PLVT, iaitu hadis riwayat Imam Bukhari yang sahih, yang berkata, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai
untuk saudaranya seperti ia cintai dirinya. Namun ia bukanlah bermaksud cinta terhadap saudara sehingga membuat hubungan intim dengan mereka, tetapi hadis ini telah menjelaskan bahawa sifat kasih sayang kepada saudara itu dengan memberi pertolongan ataupun mengambil berat tentang mereka jika mereka mempunyai masalah ataupun sebagainya. Dan supaya kita dapat berhubung ataupun ia dapat dijelaskan bahawa setiap individu tidak sepatutnya melibatkan diri dalam LGBT, kerana LGBT ini telah mengubah persepsi diri mereka dan ia telah menyebabkan seseorang individu itu melihat bahawa jantina yang sama dengan jenis mereka adalah sebuah ataupun seseorang individu yang patut kita cintai, tapi ia bukan, kerana ia adalah lain daripada kita. Kerana dalam hukum hakam kita adalah dalam syariat Islam bahawa lelaki patutlah berkahwin dengan wanita, tetapi bukanlah lelaki berkahwin dengan lelaki. Oleh itu dalam hadis ini telah menjelaskan bahawa kita sepatutnya mencintai wanita, bukanlah mencintai lelaki. Dan setiap orang sepatutnya mempunyai fikiran yang waras, dan mereka dapat membezakan bahawa perkataan cinta itu sebagaimana, dan ia ada beza bahawa cinta kita terhadap isteri kita dan cinta kita terhadap ibu kita, bahawa ibu kita telah melahirkan kita di dalam dunia ini, dan ibu-ibu kita telah bertarung nyawa untuk melahirkan kita, dan ia sepatutnya kita mencintai ataupun menyayangi ibu kita lebih dari isteri kita. Dan oleh itu perkara ini kita dapat membezakannya daripada penyampaiannya, kerana setiap insan yang kita sayang itu mempunyai tahap kasih sayang atau tahap cinta ini. Oleh itu kita patut menyayangi ibu kita lebih dari isteri, namun tidaklah pula ada hubungan intim terhadap ibu, kerana ibu tidak sepatutnya kita melakukan begitu, kerana ibu adalah seorang insan yang telah berkorban nyawa untuk kita. Begitulah juga dalam ayat ini yang menyebut saudara. Saudara adalah kawan atau sahabat kita daripada kita kenal atau kita susah payah. Mereka telah menolong kita dari segi mental, fizikal atau sebagainya. Tapi kita tidak sepatutnya membuat hubungan intim terhadap mereka ataupun meniduri saudara, kerana ia adalah perbuatan yang sangat melanggar dalam syariat Islam. Oleh itu cinta saudara kita hanyalah selayaknya untuk menyayangi mereka ataupun mengambil berat dan menolong, bukanlah melebihi daripada itu. Maka jelaslah hadis itu berkata ia bukanlah seperti yang LGBT bermaksud ia bukan kita cintai saudara seperti kita mencintai diri kita, tetapi cintai saudara itu sepatutnya kita menyayanginya dari segi yang lain, bukan kita melibatkan diri dalam LGBT ni seperti duri ataupun membuat hubungan intim. Oleh itu hadis ini adalah sahih dan tidak menyokong LGBT ni. LGBT ni adalah perkara yang mungkar di sisi Allah. Terima kasih. Terima kasih saudara atas penerangan tadi. Baiklah, soalan ketiga. Saya memang lelaki lembut, jadi itu fitrah saya. Salah ke jadi pondan? Dan saya pula perempuan kasar, tak apa kan jadi lelaki? Saya ingin ajukan soalan ini kepada ahli panel kedua kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada soalan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Lelaki sememangnya ada yang agak lemah lembut dan ada yang perempuan yang agak lasah. Namun itu bukanlah sebab untuk kita menukar pemakaian mereka. Wanita lasah tetap perlu menutup aurat dan lelaki lembut tetap harus menjadi pemimpin dalam keluarganya. Alhamdulillah, ramai pendengar yang insaf dan akhirnya menjadi lelaki normal, dan ramai juga wanita yang pengkit yang akhirnya lemah lembut dan sopan santun. Ia menunjukkan bahawa fitrah sebenar itu tetap akan muncul walaupun kita cuba untuk mengubahnya, kerana Allah telah menetapkan fitrah kita itu sejak azali lagi. Baiklah, terima kasih saudari. Soalan yang terakhir adalah bagaimana keadaan
kepada orang yang sudah lahir sebagai unsa, bagaimana mereka hendak menentukan jantinanya? Saya ingin mengajukan soalan ini kepada ahli panel pertama kita. Okay, terima kasih kepada para hadirin. Unsa terbagi kepada dua. Yang pertama adalah unsa wadi. Unsa wadi ini adalah seseorang yang mempunyai ataupun memiliki tanda kelakian ataupun kewanitaan dan dapat dibezakan sama ada ia lelaki atau perempuan semasa mereka bayi lagi oleh waris ataupun ibu mereka. Di mana pemandang yang kita dapat lihat adalah sekiranya kita mahu menentukan jantinanya lelaki atau perempuan, kita patut melihat di manakah dominannya alat kelamin mereka. Sebagai contoh, kita dapat melihat bahawa air kecilnya keluar daripada mana terlebih dahulu, pada sudut wanita ataupun sudut perempuan. Sekiranya dia keluar daripada sudut wanita, maka ia menjadi jantina wanita. Sekiranya sudut lelaki, maka jantinanya adalah lelaki. Dan yang kedua, unsa muskil. Unsa muskil ini mempunyai dua alat kelamin dan air kecilnya keluar serentak daripada dua-dua alat kelamin ini. Serta ia sukar untuk ditentukan jantinanya dan dia dapat ditentukan jantinanya setelah mereka balik. Keadaan muskil adalah akan hilang dan dapat ditentukan di mana ia keluarnya air kecilnya di mana dahulu dan kuantiti yang paling banyak keluar dan ataupun yang paling akhir berhenti. Oleh itu jantina ini dapat ditentukan setelah mereka balik kerana kerana sekiranya ia wanita yang mempunyai ciri-ciri wanita yang lebih banyak seperti datang haid ataupun kelakian, misalnya mereka tumbuh janggut ataupun misal. Dalam kes ketidaktentuan jantina ini, mereka telah memberikan pengecualian kepada individu yang punya unsa muskil supaya melakukan sebuah pembedahan supaya mereka dapat menentukan jantina mereka yang mana yang ataupun yang lebih dominan kepada yang telah disokong oleh keterangan pakar-pakar di dalam kalangan masyarakat. Kelonggaran bersifat khusus sebagai maslahah ataupun demi kebaikan bagi individu yang mempunyai unsa muskil ini supaya mendapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan melaksanakan tanggungjawabnya sebagai Muslim yang menjadi yang lebih sempurna dan sebagainya. Dan tiada sebarang kriteria atau perbezaan khusus yang dibincangkan dalam kitab fiqh dan pakar perubatan terutamanya pandangan mengenai unsa muskil, iaitu nama saintifiknya adalah hermaphrodites. Pendekatan yang digunakan pakar oleh ulama fiqh dalam menentukan kekeliruan gender ataupun jantina ini lebih kepada tanda zahir ataupun perkara yang kita dapat tahu adalah dominannya pada seorang itu. Penentuan jantina diukur dengan pasti bahawa salah satu alat kelamin yang manakah lebih dominannya, seperti yang kita dapat tahu bahawa air kecilnya keluar mana lebih dahulu ataupun di mana tempat ia berhenti. Oleh itu, pakar perubatan kini dapat membuat beberapa ujian bagi memastikan jantina bayi dapat ditentukan jantina dengan lebih tepat. Demikian tadi. Terima kasih Ustaz tentang penerangan yang pada pandangan saya sangat jelas. Demikian tadi sesi soal jawab bersama ahli-ahli panel kita pada hari ini. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita yang sudi menjawab persoalan para hadirin. Terima kasih sekali lagi kepada para hadirin yang sudi mendengar dan meluangkan waktu dalam perbincangan forum perdana kita pada hari ini. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan masyarakat yang sentiasa patuh kepada syariat Islam. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayu dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, maka kita telah ke penghujung bicara. Yang baik kita jadikan teladan, yang buruk kita jadikan sepadan. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundurkan diri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia.